Banyak perbezaan antara Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Najib Razak. Banyak. Datuk Seri Najib, dia pergi ke luar negara dengan misi mengharumkan negara. Beliau hadir persidangan dan forum antarabangsa bukan untuk memburukkan negara. Walaupun beliau boleh menggunakan peluang berjumpa dengan pemimpin-pemimpin agung dunia untuk berbuat demikian, tapi beliau tak buat. Sementara itu, Anwar Ibrahim pula keluar negara tidak habis-habis memburukkan nama negara. Bukan saja memburukkan nama negara, mengadu dan meminta belas kasihan dari kuasa-kuasa luar dalam percubaannya untuk merampas Putrajaya. Saya seorang ahli parlimen. Di parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, kunjungan pemimpin-pemimpin luar negara ke Dewan Rakyat bertali arus. Yang datang, ada datang dari kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan, ada yang datang daripada kalangan pemimpin-pemimpin pembangkang. Tetapi dalam kunjungan itu, yang mana saya berada dalam kunjungan itu, tidak sekalipun pemimpin-pemimpin pembangkang daripada luar negara ini yang datang ke negara kita untuk mengutuk negara ataupun kerajaan mereka. Tidak sekalipun. Walaupun mereka mempunyai perbezaan politik, ideologi yang berbeza di negara mereka, tapi kalau mereka datang ke negara kita, mereka tahu tata susila, cara berinteraksi. Mereka paham Malaysia bukanlah tempat untuk mengutuk negara mereka sendiri. Mereka budiman, gentleman. Kerana itu Anwar Ibrahim adalah seorang betullah sesumpah politik. Jadi saya bawa kepada isu Indonesia. Kerana Indonesia ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sering berkunjung ke sana. Kalau dia tidak berforum, dia akan keluar dalam televisyen menyanyi. Dia nyanyi lagu Madu dan Racun. Tan Sri Pengerusi, sekarang ini baru kita tahu bagaimana rakyat Indonesia, sahabat-sahabat kita di seberang sana, begitu marah dengan kita setiap kali ada saja isu-isu yang tidak diingini berlaku di negara ini. Daripada yang besar kepada yang sekecil-kecilnya. Rupa-rupanya kemarahan itu semakin menjadi-jadi apabila mereka mengimbas kembali kenyataan-kenyataan Anwar Ibrahim dan beberapa individu-individu yang bersekongkol dengan pembangkang sewaktu mereka berada di Indonesia, yang mengatakan Malaysia ini zalim dan kerajaan kita menindas. Pada mereka, kalau pemimpin mereka sendiri, kalau pemimpin Malaysia sendiri mengakui, mengatakan, mengutuk kerajaan mereka, sudah tentu semangat mereka untuk membenci negara kita apabila satu-satu insiden itu berlaku akan melimpah ruah. Ini akibatnya apabila kita mempunyai seorang pemimpin yang tidak mementingkan negara, tetapi mementingkan kepentingan politiknya semata-mata. Tan Sri Pengerusi tetap, rakyat Malaysia tidak mahu seorang Perdana Menteri yang sentiasa berlari meminta pertolongan kepada negara luar setiap kali dia tidak mampu menyelesaikan masalah negara. Ini bukan omongan kosong. Kita sudah lihat gelagat Anwar Ibrahim sejak dia berada di dalam kerajaan lagi. Tadi yang amat berhormat sentuh tentang 1998. Bagaimana krisis tersebut yang sekarang ini seakan dilupai oleh generasi muda. Ramai anak muda yang tidak sedar bahwa pada ketika itu, semasa negara berdepan dengan krisis mata wang sedunia, individu bernama Anwar Ibrahim inilah yang hampir berjaya menggadai maruah negara kita kepada kuasa asing. Kita bernasib baik kerana kita ada negarawan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Tun mampu melihat, Tun Dr. Mahathir mampu melihat muslihat dan musibah yang akan menimpa negara jika tindakan Anwar Ibrahim itu
yaitu meminta bantuan IMF dan World Bank itu terus diteruskan. Apa signifikasi peristiwa tersebut kepada kita menjelang PRU 13? Kepada sesetengah orang, mungkin peristiwa 1998 itu hanyalah satu peristiwa dalam lipatan sejarah yang harus dibaca sambil lewat. Mungkin juga ada segelintir rakyat Malaysia merasakan ia adalah satu insiden yang terpencil. Takkanlah Anwar yang satu ketika dahulu pernah digelar Menteri Keuangan terbaik Asia mahu memudaratkan ekonomi negara kita. Tak masuk akal. Itu kata penyokong-penyokong beliau. Saya tidak setuju dengan pandangan ini. Kerana tindakan tidak bertanggungjawab dan pemikiran sembrono Anwar Ibrahim dalam hal ehwal pengurusan ekonomi masih wujud sehingga hari ini. Insiden ketidakbijaksanaan mengurus ekonomi pada tahun 1998 bukanlah perkara yang terpencil. Rupa-rupanya krisis 1998 tidak sedikit pun mengajar beliau mengenal erti kebijaksanaan dan kefahaman mengurus ekonomi negara. Saya ingatkan Tan Sri Pengerusi, semasa dia berehat sekejap di Sungai Buloh, dia boleh membaca buku-buku ekonomi. Rupa-rupanya semasa berada di dalam rumah rehat itu, beliau menghafal lirik lagu Madu dan Racun. Saya tadi yang amat berhormat Datuk Seri menyentuh tentang buku jingga. Saya ucapkan tanya. Memang itu yang kita serang pun. Yang berhormat Datuk Rembau, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, begitu lantang berdebat dengan Anwar Ibrahim mengenai buku jingga. Tanya kepada Pemuda UMNO Malaysia. Tapi saya nak bagi tahu sedikit fakta. Ada dua dokumen penting yang dikatakan oleh Pakatan Rakyat sebagai dokumen asas kepada kerajaan mereka. Satu yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Presiden tadi, iaitu buku jingga. Yang satu lagi, Bajet Alternatif 2013. Saya mungkin tidak ada masa untuk menghuraikannya secara terperinci. Tetapi saya ingin beritahu kepada tuan-tuan satu fakta yang amat merunsingkan saya. Dalam Bajet Pakatan Rakyat 2013, satu dokumen 77 muka surat dan hampir 400 perenggan. Satu dokumen yang dianggap sebagai asas dan keutamaan Pakatan Rakyat apabila mereka menubuhkan kerajaan persekutuan kalau nauzubillah. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, dalam keseluruhan 77 muka surat dan 400 perenggan dalam Bajet Alternatif 2013 Pakatan Rakyat, tidak ada satu perkataan pun, perkataan Melayu yang terkandung di dalam Bajet 2013. Satu perkataan Melayu tidak terkandung di dalam Bajet 2013 Pakatan Rakyat. Selain daripada itu, perkataan Islam juga tidak terkandung, tidak ada satu perkataan Islam atau ayat Islam dimasukkan di dalam Bajet 2013 itu. Sampai hati Nik Aziz, Hadi Awang endorsekan dokumen ini. Itu Bajet 2013. Tidak ada ayat, jangankan ayat, perkataan Melayu dan Islam itu tidak terkandung sama sekali dalam dokumen ini. Begitu juga dengan buku jingga. Tadi yang Amat Berhormat sentuh tentang buku jingga. Saya baca daripada muka surat pertama sampai akhir. Kerana kita gunakan ekonomi sembrono Anwar Ibrahim ini untuk menyerang beliau di dalam parlimen. Di dalam buku jingga, tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, perkataan Melayu hanya disebut 4 kali. Dan itu pun apabila dokumen itu merujuk kepada perlembagaan persekutuan tentang kepentingan dan hak orang-orang Melayu di dalam perlembagaan. Maknanya apa? Orang Melayu bukan keutamaan dalam Bajet 2013 Pakatan Rakyat. Kepentingan Islam bukan merupakan keutamaan kepada mereka. Kerana tidak ada satu ayat dan perkataan yang terkandung di dalam dokumen-dokumen tersebut. Kita dengar Pakatan Rakyat menawarkan diri untuk menjadi kerajaan dalam PRU yang ke-13 ini. Persoalan pokok yang berlega dalam minda rakyat Malaysia ialah
apakah Pakatan Rakyat ada jawapan untuk Malaysia? Dalam keadaan negara kita yang sedang bergelut dengan tekanan kebebasan tanpa had, akibat bahana ledakan teknologi maklumat tanpa sempadan, jelas Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Dengan cabaran ekonomi dunia yang semakin kompleks dan rumit, yang bakal menguji kemampuan dan ketabahan negara, duka cita saya maklumkan, Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Melihat keadaan politik orang Melayu dan Bumiputera Islam yang berdepan dengan polemik hala tuju dan identiti politik yang bercelaru dan melemaskan, malangnya Pakatan Rakyat tidak ada jawapan untuk Malaysia. Dengan terbitnya gelombang keterbukaan yang membawa kepada pergeseran pendapat mengenai isu-isu sensitif agama, kaum, budaya dan wilayah, sekali lagi Pakatan pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia. Terima kasih. Dan apabila fahaman pluralisme dan liberalisme yang disebut oleh Datuk Seri Presiden tadi boleh menggegarkan kestabilan negara, menaikkan kemarahan orang Melayu dan orang Islam, tragisnya Pakatan pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia. Jadi, kalau begitulah senarionya Tan Sri Pengerusi, kalau Pakatan pembangkang tidak ada jawapan untuk Malaysia, saya minta mereka bergerak ke tepi. Biarkan UMNO dan Barisan Nasional yang memberi jawapan kepada Malaysia. Pada hemat saya, orang Melayu dan Bumiputera tidak harus sesekali mengambil risiko dalam pilihan raya yang akan datang ini. Dua pilihan dalam pilihan raya ini. Persoalannya, satu, sama ada kita akan bekerja kuat dan kekalkan kuasa dan berlaku adil kepada orang lain seperti mana yang kita buat selama ini, ataupun kita leka dan serahkan kuasa kepada orang lain dan kita berdoa dan berharap agar orang lain berlaku adil kepada kita. Soalan ini dalam maknanya Tan Sri Pengerusi, dan hanya boleh terjawab jika orang Melayu dan Bumiputera pandai mengamalkan politik cerdik dan politik matang. Tepuk dada, tanya selera. Anak punah, anak merbah, terbang turun membuat sarang. Jangan lalai, jangan berubah. Lekas bangun kita berjuang. Terima kasih. Terima kasih. Lancang kuning belayar malam, kalaulah nahkoda kurang faham. Agenda perjuangan atas pualam, maruah bangsa jangan diwaham. Segala yang boleh diucap, dikata atau dibahas, sudah pasti akan diartikulasi dengan sempurna dalam perhimpunan kita pada hari ini. Persidangan terakhir sebelum kita rempuh bala musuh menjelang PRU 13. Ayo kita rapatkan barisan, kita tampal segala yang curam. Kita lupakan setiap perbezaan. Apa yang penting di luar sana, dari Perlis hingga ke Sabah, dari Gua Musang hingga ke Pensiangan, semua perlu tahu, semua perlu ingat, UMNO dan Barisan Nasional sudah bersedia. Dan bila kita sudah bersumpah atas semangat juang, perkara disiplin wajib di hadapan. Seteru pembangkang mesti ditentang, bukan berlawan sesama taulan. Sekarang sampai masanya untuk kita tabuhkan gendang terang-terangan. Kita seru sokongan dari segenap ruang. Lantas kita laungkan lagu menjulang perjuangan agar jalan yang kita pilih lekas sampai ke garis menang. Sesungguhnya negara ini, agama kita dan bangsa kita tak akan sirna bersama UMNO dan Barisan Nasional, insya Allah.